hilang bau, hilang najis, hilang bau, hilang warna, hilang rasa, that is fine. Itu tak apa. Baik, harus qada hajat secara berdiri tetapi duduk lebih afdal. Ni pun satu isu jugalah yang kadang-kadang kurang difahami oleh kita. Kadang-kadang kurang juga disampaikan dengan cara yang betul ataupun dengan cara yang paling baik sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi majoriti harus qada hajat secara berdiri tapi duduk lebih afdal. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bila kita qada hajat secara duduk, itu adalah yang terbaik kerana dia ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi tidak qada hajat, kencing baik, berak baik, melainkan secara duduk. Dan ini jelas umpama yang dinyatakan oleh Aisyah, diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, kata beliau, man haddatsakum anna nabi bala qa'iman la tusaddiqu fa innahu ma bala illa jalisan. Kata Aisyah, kalau siapa-siapa beritahu kamu Nabi kencing berdiri, maka kamu jangan percaya. La tusaddiqu, jangan kata dia betul. Tak betul tu, jangan percaya dia. Fa innahu ma bala illa jalisan. Nabi tidak pernah kencing melainkan secara duduk. Itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan banyak lagi nanas yang menunjukkan bahawa Nabi dan para sahabatnya qada hajat secara duduk. Jadi duduk tu lebih afdal. Nampak? Ada riwayat Nabi SAW juga kencing berdiri. Juga termuat dalam Sahih Bukhari atau Muslim daripada Huzaifah, di mana katanya atan Nabi subatata qaumin fabala qa'iman kama yabulu ahadukum. Nabi SAW pernah mendatangi satu tempat timbunan sampah sesuatu kaum, lalu Nabi kencing secara berdiri. Seumpama kamu kencing, kata Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan mungkin lagi ada hadis-hadis yang lain, sebagainya sahih, sebagainya tidak sahih. Ada riwayat dalam Ad-Darqutni daripada Abi Hurairah, kana Nabi sallam yabulu qa'iman li'illatin fi ma'badihi. Nabi sallam kencing berdiri kerana ada penyakit di lututnya. Dan ada lagi nana yang lain, tapi itu tidak sahih. Yang sahih ialah hadis Huzaifah dengan beberapa riwayat Nabi sallam memang kencing berdiri tanpa sebarang keuzuran. Sebab itu menggabungkan hadis-hadis berkenaan, para fuqaha, especially dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata hero mazhab Syafi'i yang terkemudianlah, dia kata kencing cara berdiri adalah harus, tapi duduk adalah lebih afdal. Nampak? Kerana Nabi SAW tidak melakukan suatu perkara tanpa keuzuran, melainkan libayanil jawaz, untuk menunjukkan ia adalah harus. Tapi kita tidak nafis, sebagai ulama kata tanpa keuzuran makruh. Dan sekira itu ramai juga ulama yang kata makruh. Hatta bila kita belik buku-buku fiqh, terutama mazhab Syafi'i, kebiasaannya mereka akan memakruhkan kencing secara berdiri tanpa keuzuran, terutama jika dia dirutinkan. Asal kencing je berdiri, asal kencing je berdiri, asal berdiri je kencing, tak ada masalah apa pun, dia kata makruh. Dan itu majoriti lah setahu saya, ulama-ulama Syafi'i. Tapi sebagian kata harus, pasal Nabi buat tanpa elak. Dan itu pendapat Al-Imam Ibnu Hajar, dia kata harus, tidak makruh lah. Tapi duduk lebih baik. Al-baulu, dia kata aksar ahwali Rasulillah al-baulu anqu'ud. Anna Nabi SAW bala jalisan li bayanil jawaz, wa anna aksar ahwalihi al-baulu anqu'ud. Nabi SAW buat tanpa keuzuran, nak tunjukkan benda tu harus, tapi tak dinafikan. Dia kata yang terbaik ialah seumpama dilakukan oleh Nabi, sebagai besar daripada keadaannya dia tidak kencing melainkan dalam keadaan berdiri. Kencing lah, kalau berak nak berdiri susah lah. Ini kencing ya. Nampak? Jadi macam mana kita nak buat? Kencing duduk, sebaik-baiknya. Tapi sekali-sekala berdiri, saya ingat tidak ada masalah. Kalau dirutinkan makruh, kerana dia tidak sunnah. Dan kalau kita meninggalkan sunnah, di sisi majoriti memang makruh, jika kalau tak ada apa-apa keuzuran. Jadi kita kalau boleh jangan berdirilah. Tapi ada setengah-setengah tandas tu kadang-kadang perlu untuk kita berdiri, maka itu tidak ada masalah. Sebab kalau uzur tak apa. Uzur ni boleh jadi penyakit. Uzur juga boleh jadi memang kita tak boleh duduk lah. Tandas tu memang tak boleh duduk kan. Kadang-kadang mangkuk dia tu memang mangkuk duduk, tapi tak boleh nak duduk. Mangkuk dia terlalu kotor atau seumpamanya yang perlu kita berdiri, maka kita berdiri.
Ataupun bila kita kencing berdiri, bila kita kencing duduk, ada perkara-perkara lain yang boleh menyusahkan atau seumpama, maka tidak ada kemakruhan. Tapi kalau boleh duduk, tak ada apa masalah, kita berdiri dalam keadaan merutinkannya, maka saya kira lebih baik kita digalakkan. Tapi haram tidak sama sekali, dan tidak ada ancaman-ancaman dalam syarak kepada orang yang kencing berdiri walaupun dia merutinkannya. Paling tinggi pun makruh saja, kan? Sebab itu larangan-larangan dan ancaman-ancaman yang bersabit dengan azab dan seumpamanya yang melibatkan kencing berdiri tidak benar sama sekali. Kalau ada hadis sekalipun, hadis itu tidak sahih, malah terlalu dhaif dan ada yang palsu. Seumpama dulu pernahlah 2-3 tahun lepas ada seorang ustaz lah, dia kata seorang sahabat Nabi diazab kerana kencing berdiri. Betul? Tak pernah dengar? Saya kira tidak benar sama sekali. Pertama, hadis itu hadis yang terlalu dhaif dan sebahagian riwayatnya adalah palsu. Yang kedua, tidak ada dalam mana-mana buku fiqh ataupun ulama tidak mengharamkan kencing berdiri. Macam mana boleh jadi ancaman seumpama itu? Jika dia mendalami sikit je fiqh dalam bab qada hajat, nescaya dia tidak akan menggunakan cerita berkenaan. Terutama sahabat itu adalah sahabat yang amat agung, amat besar sekali. Kematiannya terbuka pintu langit diiringi oleh 70,000 malaikat menurut dalam hadis sahih Bukhari, dan tak mungkin dia diazab oleh Allah hanya kerana dia kencing berdiri. Tak mungkin. Very impossible. Nampak?